Mata merupakan organ yang telah terbentuk untuk mengesan cahaya. Mata yang paling ringkas hanya berfungsi mengesan sama ada keadaan sekeliling terang atau gelap. Mata yang lebih rumit berfungsi untuk memberikan deria penglihatan. Namun begitu, bagaimana jika mata anda tidak berfungsi sepenuhnya dan mengakibatkan penglihatan menjadi kabur, hilang fokus ataupun terus menjadi gelap? Inomedik ada jawapannya. Katarak adalah apabila kanta di dalam mata menjadi putih ataupun kuning disebabkan oleh faktor penuaan ataupun disebabkan faktor-faktor lain. Semasa kita masih muda atau semasa kanak-kanak, kanta ini berada dalam keadaan jernih. Jadi ia sangat membantu untuk penglihatan mata yang sempurna. Apabila kita semakin berusia, kanta ini menjadi semakin kuning atau putih disebabkan pengumpulan protein di dalam kanta tersebut. Apabila kanta ini semakin tidak jernih, maka terjadilah katarak. Katarak itu ialah satu penyakit dalam mata di mana kanta yang berada dalam mata kita mula menjadi keruh. Dan apabila ini berlaku, sakit itu akan mengalami masalah penglihatan. Tahukah anda, hampir 80% masalah kebutaan berpunca daripada katarak yang menyebabkan kanta mata ditutupi selaput. Jika tiada rawatan seperti pembedahan mata tidak dilakukan pada peringkat awal, risiko menjadi buta adalah tinggi. Lazimnya masalah ini berlaku disebabkan proses penuaan. Namun ada yang berlaku kepada bayi yang baru dilahirkan, dikenali sebagai katarak congenital. Kebiasaannya pesakit apabila mereka menghadapi masalah kabur pada penglihatan mata, perkara pertama yang biasa mereka lakukan adalah pergi ke kedai cermin mata untuk memastikan adakah mereka memerlukan cermin mata baru. Tetapi kadang-kala optometris ataupun optician di kedai cermin mata mendapati dengan menggunakan cermin mata baru, penglihatan mata mereka tidak semakin baik. Jadi mereka akan datang kepada doktor untuk pemeriksaan lanjut. Kebiasaannya mereka akan mengadu sukar untuk membaca, sukar untuk menonton televisyen ataupun sukar untuk memandu sama ada siang ataupun malam. Masalah katarak yang biasa kita tengok ialah apabila seseorang itu meningkat usia dan kantanya menjadi keruh. Itu yang paling biasa kita lihat. Tetapi ada punca-punca lain yang seperti yang berkaitan dengan penyakit tertentu seperti kencing manis. Dan juga apabila yang usia lebih muda sikit apabila mengalami kecederaan, terutamanya pada kecederaan mata. Dan juga kita lihat katarak ini berlaku pada bayi yang dilahirkan mempunyai katarak. Menurut satu kaji selidik mata nasional yang dikendalikan Kementerian Kesihatan Malaysia, daripada 113,000 orang yang menjadi buta, 43,000 daripadanya dikenal pasti berpunca katarak. Turut dianggarkan sejumlah 1.3 juta rakyat yang berusia 50 tahun ke atas akan mengalami katarak dalam tempoh 5 ke 10 tahun akan datang. Angka yang didedahkan itu cukup mengejutkan, apatah lagi fakta bahawa penyakit katarak bukanlah seperti anggapan bahawa ia penyakit eksklusif warga tua. Apakah puncanya dan bagaimana dengan masa depan mereka yang mengalaminya? Katarak terbahagi kepada beberapa bahagian. Yang paling biasa berlaku di kalangan pesakit adalah katarak disebabkan penuaan. Selain daripada itu, ada juga katarak yang berlaku sejak daripada lahir, iaitu congenital cataract, ataupun katarak yang disebabkan oleh perkara-perkara lain yang kita panggil secondary cataract, disebabkan oleh pemakanan, contohnya disebabkan oleh steroid, disebabkan kecederaan iaitu traumatic cataract, ataupun radang iaitu secondary cataract disebabkan oleh inflamasi ataupun radang.
Rawatan awal sangat penting, terutamanya jika penglihatan seseorang itu mulai kabur. Warna kelihatan pudar, penglihatan berganda, tidak jelas pada siang hari, silau dan kuasa kanta mata meningkat serta memerlukan penukaran kanta mata dengan kerap. Bagi pesakit yang kemungkinan ada katarak, kebiasaannya mereka akan dirujuk oleh optometris ataupun optician daripada kedai cermin mata ataupun daripada doktor-doktor di klinik-klinik kesihatan ataupun klinik-klinik swasta. Apabila mereka datang ke klinik mata, pertama sekali mereka akan dilihat ataupun dinilai penglihatan mereka melalui carta huruf ataupun Snellen chart. Dengan Snellen chart, kita boleh melihat manusia biasa yang tidak ada katarak, kebiasaannya penglihatan mereka boleh sehingga 6/6, iaitu mereka boleh melihat sehingga ke garisan yang terakhir. Bagi pesakit yang mempunyai katarak dan ada kabur penglihatan mata mereka, kadang-kala mereka hanya dapat melihat mungkin huruf yang pertama ataupun huruf pada barisan yang kedua sahaja. Seterusnya, setelah dinilai berapa banyak yang mereka boleh lihat, mereka akan menjalani pemeriksaan lanjut oleh pakar mata, iaitu dengan menggunakan slit lamp, iaitu mesin ataupun mesin istimewa yang digunakan untuk memeriksa keseluruhan permukaan mata hingga ke dalam. Untuk pemeriksaan ini, pesakit akan perlu menjalani pengembangan anak mata, iaitu kita titiskan beberapa titis ubat mata supaya anak mata semakin kembang. Apabila anak mata semakin kembang, maka memudahkan untuk pakar mata melihat bagaimanakah keadaan kanta dan bagaimana pula keadaan saraf di belakang mata mereka. Kerana kadang-kadang apabila mereka mengalami kabur penglihatan mata, ia mungkin bukan disebabkan oleh katarak. Jadi amat penting untuk mereka menjalani pemeriksaan mata secara lengkap dan sempurna oleh seorang pakar mata. Kaedah biasa yang kita buat ialah dengan pertukaran kanta. Okey. Bagaimana kita lakukan sekarang ni, zaman ini kita kebanyakan tempat akan buat phacoemulsification, di mana menggunakan satu probe dan kanta ini akan dipecah-pecahkan pada kecil dan disedut keluar. Okey. Di Tunisia juga kita ada kaedah femtosecond assisted, di mana kita gunakan laser untuk pecahkan kanta itu pada halus, kemudian kita masukkan probe untuk bawa keluar kanta itu. Kaedah yang paling asalnya ialah di mana dia buka buat potongan besar, ditarik keluar kanta itu seketul dan digantikan dengan kanta IOL, intraocular lens palsu dalam mata. Okey. Walaupun kaedah ini tidak banyak dilakukan untuk keadaan tertentu, ia masih lagi satu rawatan yang terbaik. Di Malaysia, lebih 55,000 orang menjalani pembedahan katarak setiap tahun, menjadikannya prosedur pembedahan besar yang paling banyak dijalankan kini. Kebanyakan pengidap katarak pula adalah warga emas melebihi umur 60 tahun dan mereka juga mengalami pelbagai masalah kesihatan lain dalam kehidupan seharian selain masalah mata. Ini adalah model eye. Daripada luar, ini adalah bahagian sklera, iaitu yang bahagian putih, dan bahagian depan ini adalah kornea. Sekiranya kita membuat keratan rentas mata ini, kita akan dapat lihat di manakah posisi kanta tersebut. Kanta terletak di dalam mata, di bahagian hadapan, dan di belakang ini adalah vitreous gel, dan di belakang vitreous gel ini adalah bahagian saraf retina. Seperti yang kita lihat, kanta terletak di dalam bahagian mata. Jadi pembedahan ataupun operasi perlu dilakukan di dalam mata pesakit. Kejayaan pembedahan katarak kini adalah pada tahap 95%, di mana kebanyakan pesakit tidak mengalami komplikasi sampingan.
Pembedahan katarak ada dua jenis, iaitu ECCE, Extracapsular Cataract Extraction, ataupun yang lebih moden sekarang iaitu phacoemulsification. Phacoemulsification yang seperti saudara tanyakan adalah teknik terbaru untuk kita menjalankan pembedahan katarak terhadap pesakit. Teknik ini agak ringkas dan selamat dan hanya mengambil masa lebih kurang 20 hingga 30 minit sahaja untuk satu mata. Pembedahan ini akan dijalankan dalam keadaan pesakit sedar. Kita akan bagi ubat bius pada bahagian mata sahaja dan pesakit boleh bekerjasama dengan pakar bedah untuk melihat mengikut hala ataupun direction yang diminta oleh pakar bedah. Pembedahan ini akan menggunakan satu mesin, phacoemulsification machine, di mana kanta itu akan dicairkan atau kita menggunakan ultrasound untuk mencairkan kanta tersebut dan kanta itu akan disedut keluar menggunakan mesin yang sama. Selepas pembedahan itu, kanta plastik ataupun kanta tiruan akan dimasukkan semula ke dalam tempat asal kanta kita tadi. Kebiasaannya selepas pembedahan ini, pesakit akan mendapat penglihatan mata yang lebih baik dalam masa seminggu hingga 2 minggu. Pembedahan teknik phacoemulsification ialah pembedahan katarak luka kecil atau insisi lebih kurang 3 mm. Semasa pembedahan, isi kanta disedut keluar melalui bukaan 3 mm dengan bantuan tenaga ultrasound. Alat khas digunakan untuk menyedut keluar katarak menerusi insisi kecil. Implan kanta kekal dimasukkan ke dalam beg kanta dalam mata. Pada asalnya, apabila seorang tu mendapat katarak, kita menggunakan satu pisau untuk membuat potongan besar di mana kanta itu akan dikeluarkan satu ketul. Dan kanta palsu atau intraocular lens dimasukkan dan kemudian dijahit tutup. Okey, itu pada yang asalnya. Kelemahan teknik ini yang mana lukanya agak besar dan kita punya kebolehan untuk dapatkan power yang akhirnya tak berapa stabil, dan memerlukan jahitan, di mana jahitan-jahitan ni perlu dibuka lepas bulan, so rawatan dia menjadi lebih lama. Pembedahan katarak moden telah banyak berkembang dengan adanya pakar bedah berpengalaman, teknologi biometri, teknologi phacoemulsification dan teknologi kanta intraokular atau IOL. Tapi kini teknologi pembedahan ini telah memasuki era baru dengan kecanggihan teknologi yang ada. Katarak kini boleh disembuhkan melalui pembedahan yang hanya mengambil masa yang sangat singkat. Kaedah yang dikenali sebagai pembedahan katarak tanpa pisau Lensax ini adalah satu prosedur dan teknologi terbaru dalam perubatan merawat masalah katarak menggunakan laser. Kaedah Lensax ialah satu teknologi di mana pembedahan katarak menggunakan bantuan femtosecond laser. Okey, femtosecond laser ni boleh memecahkan kanta dan membuat potongan-potongan yang biasa kita gunakan dengan pisau. Apabila kita gunakan laser,
semua potongan-potongan adalah jauh lebih tepat dan berbagai-bagai step yang kita biasa lakukan dapat kita skip lah, supaya satu, pembedahannya lebih cepat, kedudukan kanta dalam mata tu lebih tepat, dan secara am dia result yang lebih menarik lah. Melalui laser LensX, ia membolehkan pakar bedah membuat potongan 2.2 mm ke atas kapsul lensa untuk memecahkan katarak tanpa menggunakan pisau secara manual. Serpihan lensa kemudiannya dikeluarkan untuk dihancurkan katarak yang keras dan pada masa sama mengekstrak serpihan tersebut. Okey, sekarang ni saya nak go through the step sikit di mana bagaimana satu femtosecond laser assisted cataract surgery dibuat. So mula-mula kita akan pada peringkat set up. Okey, dalam video ni saya sedang sedang set upkan apa-apa yang saya perlu buat untuk patient ini berdasarkan mata patient. So kita akan settingkan berapa banyak size potongan laser ini, berapa banyak kita nak pecahkan kanta ini, ya? Dan kita tengok juga kedudukan dia masing-masing. So bila kita tengok di peringkat ini, semua setting dia sudah lengkap dan kita boleh proceed untuk buat pembedahan. So kalau kita tengok pada scene ini di mana laser sudah ready dan standby dan mesin sudah mula terlakup pada mata pesakit. Okey. Dan kita akan memerlukan pembedahan sekarang. So nampak laser sekarang sedang memotong kanta tu yang putih ni, ya. Okey. Okey. So selepas yang langkah seterusnya dia akan memecahkan kanta. Kita panggil waffle pasal rupa dia macam waffle lah, macam makanan waffle tu. So dia akan pecahkan kanta tu kepada halus-halus, kepada bahagian-bahagian yang lebih halus. So kemudian dia buat potongan tepi, iaitu potongan yang kita tidak perlu buat untuk tu, dan dah habis pembedahannya. Lebih kurang dalam 25 saat. Teknologi baru yang diperkenalkan itu membolehkan pakar bedah melakukan pembedahan dengan teliti dan tepat yang biasanya tidak mampu dilakukan dengan peralatan yang dipegang dengan tangan. Kaedah LensX ialah satu teknologi di mana pembedahan katarak menggunakan bantuan femtosecond laser. Okey, femtosecond laser ni boleh memecahkan kanta dan membuat potongan-potongan yang biasa kita gunakan dengan pisau. Apabila kita gunakan laser, semua potongan-potongan adalah jauh lebih tepat dan berbagai-bagai step yang kita biasa lakukan dapat kita skip lah, supaya satu, pembedahannya lebih cepat, kedudukan kanta dalam mata tu lebih tepat, dan secara am dia result yang lebih menarik lah. Uniknya kaedah ini, pesakit tidak akan merasai kesakitan sepanjang berlangsungnya pembedahan tersebut. Selain itu, manfaat lain termasuklah pengurangan risiko komplikasi, termasuk buta dan penurunan tekanan pada mata. Rawatan moden ini yang dilakukan tanpa rasa sakit, tanpa meninggalkan parut, cepat dan efektif, hanya boleh dilakukan kepada individu yang berusia 45 tahun ke atas. Okey, buat masa ini tidak banyak
pusat-pusat mata di Malaysia yang menggunakan mesin ini. Mungkin dalam antara 3 hingga 5 saja pusat di Malaysia ini yang menggunakan mesin ini. Tetapi kita lihat potensinya untuk berkembang amat tinggi dan lebih ramai lagi pusat-pusat yang kini bercadang untuk ambil mesin-mesin ini untuk masa depan. Menurut statistik terkini, lebih kurang 1.2% daripada rakyat Malaysia iaitu 30 juta menghidap katarak. Daripada jumlah ini, ia berbeza mengikut tempat. Sekiranya di Kuala Lumpur dan di Lembah Kelang, lebih kurang 50 hingga 60% pesakit datang untuk mendapatkan rawatan. Tetapi bagi mereka yang berada di pedalaman seperti mungkin di Sabah Sarawak, di kawasan yang agak pedalaman, hanya 10 hingga 20% sahaja yang datang untuk mendapatkan rawatan katarak. Daripada jumlah 1.2% pesakit yang mengalami katarak, kebanyakannya akan menjalani pembedahan katarak menggunakan kaedah phacoemulsification. Kecuali bagi mereka yang ada komplikasi yang berlaku, maka ia perlu menjalani pembedahan konvensional. Contoh-contohnya adalah mereka yang mungkin katarak sudah terlalu tebal dan tidak sesuai untuk menjalani pembedahan dengan phacoemulsification. Kolonoskopi adalah pemeriksaan usus di mana kita pakai kamera, dan kamera itu terletak di hujung satu tube yang panjang, kita panggil skop, dan kita masukkan skop ini ke dalam usus.